Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita banyakkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita salat ini sehingga akhir hayat kita dan tidak ditarik akan nikmat ibadah yang Allah telah berikan kepada kita sehingga hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai tadbir Masjid Pengadang Baru kerana selalu menerima saya di masjid walaupun saya bukan orang yang ada kelayakan untuk mengajar dan untuk berkongsi di masjid tuan-tuan. Tapi tuan-tuan masih terima saya. Tuan-tuan masih lagi memberikan laluan kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan di masjid ini. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, malam ni saya ingin berbincang dan mengingatkan diri saya apakah akibat daripada dosa yang masih kita tidak tinggalkan. Saya selalu berpesan kepada diri saya sendiri yang mana dosa yang zahir mungkin kita telah tinggalkan, tetapi dosa yang batin kita masih lagi lemah untuk meninggalkannya 100%. Alhamdulillah, Allah telah meningkatkan, menganugerahkan kepada kita akan perkara kebaikan. Dari sudut meninggalkan kesalahan, Allah telah kurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Dulu kita melakukan maksiat yang zahir dan yang batin, tetapi alhamdulillah kita dah banyak meninggalkan segala maksiat yang zahir. Maka kita tumpulah kepada maksiat yang batin supaya kita balik dalam keadaan yang bersih. Islam ini dia tunjukkan kepada kita tentang perkara yang kita kadang-kadang kita perlu fikir. Contohnya tentang warna putih. Kalau kita tengok pakaian ihram didahulukan warna putih. Kalau kita tengok pakaian kematian pun didahulukan warna putih. Dan banyak pakaian-pakaian yang di dalam ibadat ini didahulukan warna putih. Maka seolah-olah kita kena berfikir, datang kita dulu dalam keadaan yang bersih, biarlah kita balik dalam keadaan yang bersih. Sebab itu dosa ini memberi kesan kepada orang mukmin ini di dalam diri antara yang disebutkan kepada kita, yang disusunkan oleh
orang-orang alim tentang kesan dosa ini. Apabila kita masih tidak meninggalkan dosa, masih lagi bergelumang dengan dosa, kita akan mula, hati kita akan mula merengah-ringankan dosa. Ini akibat yang pertama. Seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara zunubahu ka'annaha fi asli jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajira yara zunubahu kazbab waqa ala anfihi qala bihi hakadha fatara. Apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul kepada kita, dosa ni dilihat oleh seorang beriman bagaikan bukit yang besar yang dibimbangi akan menghempap dirinya. Namun bagi seorang pendosa yang kekal dengan dosa, yang tak peduli dengan dosa, yang tak nak berubah langsung, yang merengah-ringankan akan akibat dosa, maka dosa hanya bagaikan lalat kecil yang hinggap di batang hidungnya lalu dia tepis macam tu. Jadi apa yang Nabi tunjuk kepada kita, apabila kita ini tak pedulikan dosa, maka kita anggap dosa ini ringan. Dosa yang kita buat tak ada apa-apa. Inilah yang Nabi pesan dengan kita sebagai tanda orang mukmin itu. Orang mukmin ni apabila jatuh kepada dia dosa, dia sakit. Jatuh pada dia kejahatan, dirinya sakit. Rohnya sakit, qalbunnya sakit. Dia tak boleh duduk dalam keadaan yang tenang. Sebab Nabi ibarahkan seumpama sebuah bukit yang hempap dia. Tapi orang yang berada di dalam dosa dan maksiat, dia rasa dosa ini macam lalat yang hinggap di pipinya. Yang kedua, apa kata Ibn Abbas? Ibn Abbas berkata tentang dosa ini, sesungguhnya bagi kebaikan itu cahaya dalam hati. Apabila kita berbuat kebaikan, hati kita bercahaya, terang. Hati kita jadi bersih. Dan hiasan pada wajahnya. Wajah kita jadi bersih. Hati yang bersih, wajah yang bersih daripada hati yang bersih. Sebab itu wajah yang bersih ini apabila melihat kepadanya akan mengingatkan kita kepada Allah. Tetapi wajah yang tidak bersih daripada hati yang tidak bersih, kita melihat wajahnya tidak boleh mengingatkan kita kepada hadrah Allah. Sebab itu apabila kita ini lihat akan sejarah, hatta suara daripada Bilal bin Rabah ini dapat mengingatkan kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekasih-kekasih Allah. Tetapi jika mana hati kita ini kotor, kita tidak akan dapat perkara itu. Iaitu wajah yang bersih, hati yang bersih, kata Ibn Abbas, maka dikurniakan kekuatan pada tubuhnya, yakni dia kuat untuk dekatkan diri kepada Allah. Dan hati yang bersih ini, kata Ibn Abbas, akan diluaskan pada rezekinya.
dan dicampakkan kecintaan pada makhluk-makhluk Allah. Dia sayangkan orang di sekelilingnya dan orang di sekelilingnya sayang dia. Ia bermula daripada hati yang bersih. Tetapi kata Ibn Abbas, manakala bagi kejahatan itu, bagi dosa itu, akan terjadi kegelapan pada hatinya. Hati dia mula gelap, dan terus gelap. Apa kesan daripada hati yang gelap? Walaupun dia buat salah, dia tak nampak. Sebab salah ini adalah kegelapan. Gelap bertemu gelap, dia tak rasa apa-apa. Tetapi hati yang terang, apabila dia bertemu kegelapan, dia akan rasa satu kejutan. Macam kita, tuan-tuan, rumah kita terang, ada api. Tiba-tiba api di rumah kita padam. Kita akan rasa terkejut, kita akan ambil tindakan untuk mencari cahaya yang lain. Tetapi kita yang biasa duduk dalam kegelapan, kita tidak akan rasa terkejut apabila bertemu dengan kegelapan. Sebab itu kesan daripada dosa ini, dia tidak akan dapat kejutan daripada dosa itu kerana gelapnya hati dia. Dan kata Ibn Abbas, wajahnya akan suram dan tubuhnya akan lemah untuk melakukan ibadah dan dekat dengan Allah. Dan rezekinya mula diangkat keberkatan padanya, dan makhluk di sekelilingnya mula membencinya. Dan paling kita takuti ketika kita bergelumang dengan dosa dan maksiat, kita mula membenci kebaikan. Kebaikan yang terang-terang berada di hadapan kita, kita mula benci, tuan-tuan. Kita mula tak suka kebaikan. Kita mula bencikan dengan kebaikan yang ada pada kita. Sebab itu selalu saya ingatkan diri saya, jangan kita sangka bahawa kita orang yang telah hampir kepada Allah jika kita tidak mampu melakukan kebaikan yang kecil. Sebab itu, apabila hati kita penuh dengan kegelapan dosa, waktu itulah badan kita mula lemah dan terus lemah untuk buat ibadah. Saya selalu ingatkan diri saya, sehingga hari ini saya gagal untuk bangun pada setiap malam bermunajat kepada Allah. Mana mungkin orang yang seperti saya yang malas untuk bangun malam setiap malam mampu untuk masuk syurga Allah yang mahal. Sebab apa? Jawapannya, tentu ada dosa yang masih kita belum tinggalkan. Kita sembahyang, kita puasa, kita bersedekah. Tapi dosa batiniah, dosa hati kita, kita tak mampu lagi untuk tinggalkan. Sebab itu, saya nasihatkan diri saya, tuan-tuan, dan juga orang yang mendengar kalam ini. Bersungguh-sungguhlah kita minta dengan Allah. Zahirkanlah sifat tidak mampu kita kepada Allah untuk bimbing kita. Janganlah kita sombong dengan rahmat-Nya. Kerana tidak semestinya orang yang tahu itu boleh menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Tidak semestinya orang yang tahu itu boleh berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Maka kita sebagai hamba Allah yang berharap satu hari nanti, jika kita ini sampai saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biarlah kita balik bukan sebagai seorang yang fajir,
Tetapi biarlah kita balik dalam keadaan orang yang saleh. Sebab itu kita kena berhati-hati tuan-tuan. Imam Malik satu hari berpesan kepada Imam Asy-Syafi'i pada pertemuannya yang awal. Apa kata Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Sesungguhnya aku melihat Allah telah meletakkan cahaya dalam hatimu, wahai Syafi'i. Maka pesan Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka janganlah engkau padam akan cahaya yang Allah telah letakkan dalam hatimu itu dengan kegelapan maksiat. Ini pesannya guru Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik seawal pertemuannya bertemu dengan Imam Syafi'i, Imam Malik pesan dengan Imam Syafi'i, Allah telah mengkurniakan kepada engkau akan cahaya di dalam hatimu. Maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Imam Syafi'i pegang tuan-tuan kalam ulama, kalam orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya Imam Syafi'i ini menjadi kekasih Allah. Akhirnya Imam Syafi'i ini menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, janganlah kita ini menolak, kita ini menidakkan. Kerana orang yang menolak dan menidakkan akan kalam Allah, besok akhirnya kita akan berada dalam keadaan kerugian. Apa kesan daripada orang yang mengekalkan akan dosa dan maksiat? Hati dia mula jadi keras tuan-tuan. Hatinya keras dengan ayat Allah. Walaupun dibacakan ayat Allah, dia tak peduli. Walaupun diingatkan dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dah tak peduli dah. Walaupun dia ingatkan dengan kalam daripada ayat kalam daripada Allah, dia tak peduli dah. Dia sombong dan terus sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita takutkan tuan-tuan ketika hati kita mula keras pada waktu itu? Kita akan melupakan kehidupan akhirat. Kita mula dikuasai dengan tulul amal. Kita mula panjang angan-angan kita. Kita tinggalkan akhirat ini. Kita tak mampu nak sembahyang sunat. Saya selalu ulang benda yang sama sampai sekarang tuan-tuan, kita tak mampu mencukupkan sembahyang sunat rawatib. Kita tak mampu nak membaca salawat. Walaupun Nabi janjikan kepada kita, orang yang berselawat selepas asar pada hari Jumaat akan diampunkan dosanya. Walaupun tawaran-tawaran itu diberikan kepada kita, kita tahu hadis itu dan kita dengar hadis itu, tapi walaupun setiap Jumaat kita melalui waktu yang dianugerahkan oleh Allah, kita tetap lalai dan terus lalai. Apa yang melalaikan kita dalam hidup ini? Urusan hidup kita, urusan kerja kita, urusan dunia kita. Sehingga kita terlupa tuan-tuan, yang kita telah melalui akan waktu yang akan diampunkan dosa oleh Allah dengan kita membaca selawat ke hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingatkan diri saya, berapa lama kita nak ditipu dengan perkara ini? Berapa lama kita hendak ditipu dengan perkara dan urusan dunia? Selagi kita hidup dalam dunia, kita buatlah urusan dunia. Biar dunia itu menjadi asbab kita masuk syurga Allah. Tetapi kita jangan ditipu. Apabila kita ditawarkan perkara oleh Sayyidina Rasul,
Kita biarkan aja benda itu. Kita kata kita nak masuk syurga. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala ini sayang sangat dengan kita. Dia ingatkan. Janganlah kita buat dosa lagi. Janganlah kita redha dengan dosa lagi. Sebab itu sampai Allah sebut dalam Al-Quran, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Jangan sampai hati kita keras daripada ingat Allah. Jangan sampai hati kita keras daripada sebut Allah. Tuan-tuan, kita tanya diri kita sendiri. Apa perasaan kita bila kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya selalu tanya diri saya. Dalam sehari semalam, berapa kalikah kita rasa kita berhajat dengan Allah? Daripada kita bangun tidur pagi tadi sampai sekarang. Berapa kali kita rasa kita berhajat sungguh dengan Allah? Berapa kali tuan-tuan kita rasa berhajat sungguh dengan Allah? Ataupun pada hari ini kita tak berhajat langsung dengan dia. Sebab itu benarlah apa yang Nabi cakap. Kita akan dekat dengan Allah dalam dua keadaan. Satu, bila kita benar-benar susah, baru kita berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Nabi kata, bila kita sakit sangat, kita mula berhajat pada Allah. Kalau sakit sikit-sikit, kita tak berhajat dengan dia, minta sembuh. Kalau susah sikit-sikit, kita tak berhajat pun dengan dia untuk lepaskan daripada hajat kita. Walaupun kita tahu dan kita mengakui bahawa Allah itulah Tuhan kita. Walaupun kita mengakui dan kita tahu serta kita beriman Allah lah pentadbir kita. Berapa kali kita berhajat dengan Allah dalam satu hari satu malam? Berapa kali kita berkehendak dengan Allah satu hari satu malam? Maka kita tanyalah diri kita, tuan-tuan. Kita tanyalah dan teruslah kita bertanya dalam diri kita. Dan kesan daripada maksiat dan kesan daripada dosa yang kita laksanakan, maka hati kita akan dijajah oleh syaitan dan kita akan dipenjarakan dengan syahwat ini. Sebab itu apabila kita ini tidak mahu berusaha untuk melepaskan dosa ini, pada ketika itu syaitan akan jajah hati kita. Dia akan pegang hati kita. Dia akan perintah hati kita. Dan kita akan dijajah dengan syahwat. Bila syaitan mula jajah kita, mula perintah kita, tuan-tuan, kita mula banyak mengikut akan perintahnya daripada perintah Allah. Bila kita lihat alam sekeliling kita sekarang, tuan-tuan, kita memang sedih tengok keadaan alam sekeliling. Orang tentang hukum Allah secara terang-terangan. Dulu kalau orang tak semayang, orang malu tak semayang. Sekarang orang tak semayang, orang bangga dia tak semayang. Dulu kalau orang yang berbuat maksiat, dia tak bangga yang dia buat maksiat.
Walaupun dia tak mampu tinggal maksiat, dia akan malu buat maksiat. Tapi sekarang orang bangga berbuat maksiat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila hati kita mula dijajah oleh syaitan, mula dijajah oleh nafsu kita sendiri. Sebab itu kita berusahalah. Ibrahim bin Adham pernah menceritakan kepada kita antara sebab hati yang keras dan antara asbab doa kita tidak didengar oleh Allah. Kita percaya, kita tahu syaitan ini musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwwa. Tapi tetap kita nak ikut juga. Tetap kita akur juga. Tetap kita seronok juga. Kita ikut akan ajakkannya, akan bisikkannya. Walaupun kita tahu bahawasanya syaitan ini musuh. Tuan-tuan, musuh yang paling besar sekali adalah diri kita, tuan-tuan. Musuh paling besar sekali diri kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Diri kita, tuan-tuan. Jika kita tak dapat rahmat Allah, kita akan terus jahat. Sebab itu kena berharap rahmat Allah. Musuh yang paling besar. Sampaikan, hukama jelaskan kepada kita, jikalah kita menganggap ada penolong yang sebaik-baik, lebih baik daripada Allah, maka kata hukama, kita orang yang tak kenal dia. Jikalah kita pegang ada penolong yang lebih baik daripada Allah, kita tak kenal dia. Dan jikalah kita pegang ada musuh yang lebih jahat daripada diri kita, maka kata hukama, kita tak kenal diri kita sendiri. Musuh kita sebenarnya nafsu kita. Yang malas nak sembahyang sunat, yang malas nak baca Quran, yang malas nak berzikir, nafsu kita. Yang tak nak jadi orang baik, nafsu kita. Yang tak boleh nak menangis pada waktu malam, nafsu kita. Nafsu kita, tuan-tuan. Kita tanyalah diri kita, tuan-tuan. Dalam bulan ini, berapa titiskah air mata kita jatuh ke bumi Allah kerana dosa dan maksiat, kesalahan kita? Kita tanya, tuan-tuan, diri kita. Sampai Nabi bagi tahu kita, bila kita menangis kerana takutkan Allah, air mata ini akan memadamkan api neraka Allah. Kita tanyalah, tuan-tuan, tanya diri kita. Dalam bulan ni, berapa titiskah air mata kita yang jatuh kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau jawapan kita, belum ada pun satu titis air mata kita yang jatuh ke bumi kerana takutkan Allah. Mana kita dah dapat jawapan yang mana hati kita ni keras. Kenapa kita tak mengadu dengan Allah? Ya Allah, kenapa kerasnya hati aku? Ya Allah, kenapa kerasnya hati aku sehingga aku tak boleh sesal dengan kesalahan-kesalahan aku? Yang terpelihara daripada dosa seorang insan aja, tuan-tuan. Nama dia Sayyidina Muhammad. Seorang aja. Maksum. Kita bukan maksum. Kita tetap buat dosa, tuan-tuan.
Kita masih lagi hati yang penuh dengan kekotoran nafsu yang jahat. Nafsu kita jahat, tuan-tuan. Kita tetap nak buat dosa dan maksiat. Mungkin depan orang kita nampak baik. Di belakang orang kita ni jahat. Kita buat perkara yang Allah tidak redha kepada kita. Maka sebab itu berhati-hatilah munajat dengan Allah agar kita ini Allah berikan kepada kita akan kebaikan terus. Allah pimpin kita, tuan-tuan. Saya selalu cakap dengan diri saya, dunia ni dah tak lama. Tengoklah tuan-tuan, Jumaat jumpa Jumaat sekejap. Kita baru rasa semayang Jumaat. Hari ni dah semayang Jumaat lagi. Kita tak perasan ke tuan-tuan, sekarang bulan 9, 10, 11, 12, kita akan pindah tahun baru. Lagi 3 bulan aja. Setahun ni sekejap sangat. Sekejap sangat kita dah lalui hampir setahun. Tapi kita tanyalah diri kita, kita dah buat apa setahun ni? Umur yang Allah bagi aku setahun ni, aku dah buat apa? Kita nak jumpa Ramadan lagi 5 bulan, tuan-tuan. Bulan 1, bulan 2, awal bulan 3 kita akan jumpa Ramadan. Kita nak puasa balik. Kita akan tarawih balik. Sekejap sangat masa ni, tuan-tuan. Jadi masa yang Allah bagi kepada kita ni, kita buat apa? Kita tanya dengan diri kita. Nak masuknya, nak berpindahnya tahun Masihi, 3 bulan lagi. Aku dah nak jumpa Ramadan balik. Sekejapnya, ya Allah. Dalam masa yang sekejap, yang Nabi sebut kepada kita tentang tanda qiyamah itu, tapi kita tak boleh nak berubah menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita ini Allah bimbing kita. Allah terus bimbing kita. Allah terus bimbing kita. Dan apabila kita buat dosa dan maksiat, kedudukan kita pada sisi Allah jatuh. Sebab itu orang yang bertakwa sahaja yang dia akan mulia pada sisi Allah. Orang yang rasa takut dengan Allah, dengan dosa dan kesalahan yang dia buat. Nak kata kita tak tahu, kita tahu, tuan-tuan, kita selalu mengaji. Saya selalu bercakap. Saya yang dah mengajar ni pun, kadang-kadang marah kita yang tak bertepatan pada syarak, kita tak boleh buang. Saya nak mengajar, marah, yang syarak tak benar kan, kita tak mampu buang. Orang puji kita bolehlah, tuan-tuan. Ketika orang maki kita, boleh tak kita sabar? Kadang-kadang tak perlu pun maki. Kita bawa kenderaan, orang hon kita. Zahir rasa tidak baik kita dalam diri. Kita mula marah. Kita maki orang dalam kereta. Rupanya aku ni tak baik lagi. Walaupun dah mengajar puluhan tahun, masih lagi. Aku ni belum baik lagi. Kita ingat nafsu kita dah dinaikkan oleh Allah. Daripada amarah. Naik. Kalau tak mutmainnah pun mulhimmah jadilah. Rupanya tak ada. Kita cuma rasa yang kita ni orang baik. Sebab itu Hasan Al-Basri pesan dekat itu. Kehinaan akan menimpa mereka kerana mereka bermaksiat. Dan jika mereka itu mulia, kata Hasan Al-Basri, maka Allah akan memelihara mereka dari maksiat.
Orang yang Allah muliakan, orang ini Allah akan pelihara daripada kejahatan. Dan jika seorang hamba itu dihina oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakan dia. Tanda orang ini dimuliakan oleh Allah, Allah pelihara dia daripada kejahatan dan kemaksiatan. Bila kita nak buat jahat aja, Allah jaga kita, tuan-tuan. Allah jaga kita. Ini yang dikatakan mahfuz. Orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak dengan jalan yang benar pada sisi Allah, dia akan marahnya tahan, berkelahinya tahan. Kalau inilah Allah tak suka, aku tahan. Sayang dunianya tahan. Kalaulah ini perintah Allah, maka aku akan ikut. Tapi kalau bukan perintah Allah, aku tahan dulu. Sampai sekarang, tuan-tuan, kita melebihi kasih dunia daripada kasih Allah. Kita tak mampulah ikut macam sahabat. Sayyidina Umar Ibn Khattab separuh harta dia untuk Allah. Sayyidina Abu Bakar boleh keluarkan semuanya untuk Allah. Bila ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang ada pada engkau? Abu Bakar kata, hanya Allah dan Rasul. Abdurrahman bin Auf, dia boleh berikan harta mereka untuk Allah dan Rasul. Kita Allah uji dengan harta, tuan-tuan. Kita masih pilih harta daripada Allah. Bolehkah kita kata kita orang yang mencintai Allah dan Rasul? Tuan-tuan, kalau saat ini Sayyidina Rasul masih hidup dan dia minta harta kita, tuan-tuan, sanggup tak kita buat macam mana sahabat-sahabat dulu? Ataupun kita orang yang akan menentangnya? Ataupun kita orang yang akan membiarkannya? Kita belum diuji lagi, tuan-tuan. Kita tak diuji lagi. Kita belum lagi diuji, tuan-tuan. Kita baru rasa kita orang yang bagus. Kita belum diuji. Perkara yang kita sayang, perkara yang kita peluk ini, tuan-tuan, dijelaskan oleh ulama. Ada 4 hal yang akan diragut, kata ulama. Suka, tak suka, tetap kena. 1, roh kita akan diragut daripada jasad. Suka, tak suka, tetap kena ragut. Yang akan ragut, tuan-tuan, malaikatul maut. Harta pada kita akan diragut, kata ulama, oleh ahli waris kita. Masa hidup kita ini, kita sayang. Tapi jangan selepas mati kita menyesal. Harta yang ada pada kita, waris kita ragut semua. Kemudian kata ulama, jasad yang kita jaga, yang kita sayang ini akan diragut oleh cacing dan ulat-ulat di dalam kubur. Yang keempat, amal saleh kita ini akan diragut oleh orang-orang yang kita zalim. Orang yang kita zalim, orang yang kita kata, orang yang kita umpat, orang yang kita hasad, orang yang kita zalim maruahnya. Kita tak bunuh orang, tuan-tuan. Kita tak pernah bunuh orang. Tapi kita pernah fitnah orang. Walaupun dijelaskan kepada kita al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dari membunuh. Kita telah fitnah kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara Islam kita. Kita tak pernah bunuh orang.
Tetapi kita bunuh mereka dengan fitnah. Satu. Dan kita rasa puas dengan apa yang ada, apa yang berlaku ke atas diri kita. Jika kita nak mulia, ikutlah apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu kita, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia pada sisi Allah, orang yang mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kuat takutnya dengan Allah, makin mulia dia pada sisi Allah. Sebab itu mintalah takut, tuan-tuan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang takut pada sisi Engkau. Ya Allah, campakkanlah nur khasyah ini dalam diri aku, ya Allah. Untuk apa? Supaya kita dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai hamba yang Allah sayang. Akibat daripada dosa ini, tuan-tuan, dosa ini akan tutup mata hati kita. Bila kita terus buat dosa, hati kita akan buta. Kita kalau buta mata takut. Kencing manis banyak, mata kita akan buta. Kita pun takut, tuan-tuan, mata kita buta. Saya ada kawan-kawan yang mula matanya Allah ambil sebab kencing manis, tuan-tuan. Saraf mata dia putus. Baru ni sahabat-sahabat kita di kalangan asatizah pun ada yang matanya dah rabun. Dia baca kitab pakai kanta, tuan-tuan. Pakai kanta. Tuan-tuan, kalau mata kita buta, susah. Tapi hati kita dah lama buta, tuan-tuan. Lama dah buta. Hati kita dah rabun sikit. Banyak dah berubah, tuan-tuan, dalam kebaikan seseorang. Banyak dah, tuan-tuan. Dulu kalau hari Jumaat, masjid penuh awal lagi. Sekarang dah ujung-ujung masa waktu pun belum penuh lagi, tuan-tuan. Imam dah baca khutbah, barulah nak mula penuh. Kadang-kadang kita tengok keadaan itu, kita bertanya, ya Allah, dah dekat ke masanya yang Kau janjikan kepada kami daripada lisan kekasih? Hampir saja kiamat besok, ramai orang meninggalkan sembahyang. Dah dekat ke ya Allah? Dah dekat ke ya Allah? Dah dekat ke ya Allah? Saya tak berkisahkan tentang isu tinggal sembahyang. Tapi masa umur alam ini, tuan-tuan, rupanya dah nak habis. Kita masih tak berubah. Sembahyang sunat kita macam tu, lalai kita macam tu. Kita masih kuat berseronok dengan hal keduniaan. Kita tak mahu berseronok dengan hal akhirat. Kita mengaji banyak, tapi kita tak ada rasa seronok dengan akhirat. Kita tak rasalah seronok dengan sembahyang ni, tak rasa seronok dengan baca Quran, tidak rasa seronok, gembira dengan Allah, tidak rasa gembira dan seronok. Tetapi dengan dunia kita rasa seronok. Takut bila sampai masanya
Kita orang yang tidak dipilih oleh Allah. Tetapi kita berharaplah tuan-tuan, kita harap dengan Allah. Allah selalu ingatkan kita, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan jadikan apa yang berlaku, apa yang kita amalkan, apa yang kita buat ini jadi tutup hati kita. Saya selalu cakap dengan diri saya. Saya cakap, janganlah kau dah mengajar, dah berkuliah bertahun-tahun, hati kau buta lagi. Tak nampak lagi apa yang Allah suka, apa yang Allah sayang. Dah bertahun-tahun dah kita berkuliah. Saya cakap dengan diri saya. Aku tak boleh nak bezakan lagi mana Allah sayang, mana Allah benci. Walhal, masa kita Allah bagi bukan lama sangat pun tuan-tuan. Allah bagi masa kita ni tak lama pun. Tak lama tuan-tuan masa yang Allah bagi dan peluang kepada kita. Saya sendiri pun tak tahu masa saya ada berapa tahun lagi. Mungkin ada setahun, 2 tahun, 5 tahun. Mungkin ada lagi 10 tahun. Kalaulah ditakdirkan saya ada masa 10 tahun lagi, tapi saya perangai tak berubah lagi, rugi saya tuan-tuan. Saya masih lagi sum'ah, ujub, riya. Saya tak boleh bangun malam. Itulah tuan-tuan, orang yang baik-baik ni Allah angkat semua. Itu di Tanah Merah baru ni saya bercakap dengan jamaah Tanah Merah Kelantan. Saya cakap, tuan-tuan ingat tak Tuan Guru Nik Aziz? Dia menangis sebab dia tak bangun sembahyang tahajud 3 hari dalam hidup dia. Tapi orang macam ni tuan-tuan, Allah ambil. Allah ambil. 3 hari dalam hidup dia tak sembahyang tahajud tuan-tuan, dia nangis. Kita yang dah puluh-puluh tahun ni tak sembahyang tahajud, tetap pernah nangis. Berpuluh tahun, bukan 3 hari tuan-tuan, 30 tahun. Dapatlah 3 hari, kemudian 3 hari lagi kita tak dapat. Kalau kita kira-kira tuan-tuan, bukan 3 tahun, 30 tahun kita tak bangun malam, kita tak menyesal pun, tak nangis pun. Tapi almarhum 3 hari dia tak bangun sembahyang tahajud dalam hidup dia. Dalam hidup, bukan dalam bulan tu. Dalam hidupnya. Daripada dia akil balik, tuan-tuan, dia nangis. Tapi orang-orang yang macam ni, Allah ambil seorang. Yang tinggalnya sekarang kita lah, yang tak bangun malam bertahun-tahun, tak dapat istiqamah, kita tak rasa apa, tak menyesal. Tinggal kita tuan-tuan, tinggal kita lagi. Orang yang dekat-dekat dengan Allah, orang yang hampir dengan Allah, orang yang Allah sayang, Allah ambil seorang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa akibat daripada dosa ni tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita. Rasulullah kata, Inna Allah azza wa jalla iza arada an yuhlika 'abdan naza'a minhu al-haya, fa iza naza'a minhu al-haya lam salqahu illa muqitan mumaqqatan
illa maqitan mumaqqatan ila al-akhir al-hadis. Daripada Ibn Umar bahawa Nabi SAW bersabda, apabila Allah Azza wa Jalla hendak membinasakan seseorang hamba, maka dia akan cabut rasa malu dalam diri dia. Apabila rasa malu sudah dicabut daripadanya, maka kamu akan mendapati dalam keadaan sangat dibenci. Malu dah hilang dalam dirinya, dia buat dosa, dia buat maksiat, dia dah bangga tuan-tuan. Masalahnya dosa masing-masing. Mati asing-asing, kubur tak sama. Saya hal saya, biarlah. Saya tak pakai tudung ni urusan saya. Saya tak semayang ni urusan saya. Saya buat maksiat ini urusan saya. Bila Allah cabut rasa malu dalam diri kita, dah tak rasa dah salah dah tuan-tuan. Kita tak rasa salah dah. Kita buat maksiat, kita rasa bangga, seronok dan kita ajak orang lain. Sebab itu, apa yang disebut oleh Nabi, malu dan iman, kata Rasulullah, keduanya sejajar bersama. Ketika salah satu dari keduanya diangkat, maka yang lain pun ikut terangkat, kata Nabi. Malu iman ni dia sama-sama, dia kawan. Bila malu dah mula diangkat, kita ditakuti iman juga dalam hati kita mula diangkat. Takut tuan-tuan. Bila Allah mula cabut iman kita satu. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, 5 tanda kecelakaan. Apa dia? Kata Fudail bin Iyad, keras hati dia. Bila kita dalam bergelumang dosa dan maksiat, kita tak malu dah dengan dosa dan maksiat. Kita dah tak malu dengan Allah. Walaupun Allah ni buat baik dengan kita, maka akibatnya hati kita keras. Mata kita dah tak mau nangis, kata Fudail bin Iyad. Kemudian sedikit perasaan malu kita dengan Allah, kita mula tamak dengan dunia yang ada. Dan yang terakhir, kata Fudail bin Iyad, kita mula panjang angan-angan. Akibat daripada panjang angan-angan ini, tuan-tuan, kita akan lupa dengan akhirat. Apabila dosa kita ini masih kita tak mahu tinggalkan, akibatnya, kata ulama, ia akan menghilangkan akan keberkatan hidup. Nabi pesan dekat kita. Nabi kata, Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki, seorang hamba dicegah daripada rezekinya akibat dosa yang dibuatnya. Kenapa tak berkat? Kenapa tak berkat? Rezeki kita tak berkat. Kita rasa tak cukup. Masalah berlaku. Tengok dosa kita. Kita ambil ringan tak dengan dosa? Ambil tak ringan dengan dosa? Tuan-tuan, zaman ni kalau kita berusaha tak mau bersekongkol dengan dosa, kita ni dikecam, tuan-tuan. Bila kita tak nak syubhat dengan dosa, zaman ni kita dihina. Alim sangatlah, baik sangatlah. Ya. Kita akan dihina zaman ni. Kita pun takut dengan manusia, kita ikutkan juga. Kita terlupa, bila aku ikutkan juga, Allah akan marah aku dan Allah akan benci aku.
tetapi kita tetap menidakkan akan kebencian Allah dengan kita menuntut akan kesukaan manusia. Kemudian, apa lagi kata ulama yang terakhir? Ini yang terakhir, tuan-tuan. Lepas ni saya berhenti. Ya. Saya pun rasa malam ni saya kurang sihat sikit dah, tuan-tuan. Kita rasa pula. Orang yang mengekalkan dosa dan maksiat, Allah angkat sakinah di dalam hidupnya, dalam hati. Yang terakhir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah segala hal yang meresahkan jiwamu. Dan kau tidak akan suka jika seorang itu lain melihat akan apa yang kau buat. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita buat dosa dan maksiat, kita akan mula hilang rasa sakinah dalam hati kita. Kita mula rasa tidak tenang dalam hidup kita. Kita mula rasa resah, gelisah. Sebab itu, apa yang disebut oleh Nabi ni, tuan-tuan, tentang hadis dunia, orang mukmin ini dia akan tenang dengan kehidupan dunia. Tak pernah rasa takut. Orang kafir, tuan-tuan, kata Nabi, dia sentiasa resah dengan dunia. Dia rasa tak cukup. Kalau aku buat ni, jadi macam mana? Memang Allah bagikan keresahan pada orang kafir. Tapi Allah bagikan ketenangan pada orang mukmin. Dia tak pernah rasa resah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab dia yakin sebaik-baik penolong adalah Allah. Dia dah mula tak rasa sedih, tak rasa takut. Kenapa? Ketakutannya dah diangkat, kesedihannya dah diangkat. Sebab dia selalu rasa innallaha ma'ana. Allah ada, kata dia. Allah ada. Allah ada. Dia selalu pegang dengan diri dia. Selagi aku tak berbuat perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Selagi aku tidak membuat perkara yang Allah tidak redha, Allah tidak akan meninggalkan aku. Selagi aku tidak membuat perkara yang mengundang kebencian Allah, Allah tak akan tinggalkan aku. Sebab dia yakin sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Kalau kita nak mula kurangkan dosa kita, rajinlah buat baik. Sebab Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan, kebaikan itu akan mengkifarahkan akan segala kejahatan, kata Allah. Yang keduanya, banyakkanlah istighfar.
Antaranya yang dipesan kepada kita oleh Sayyidina Rasul, jangan tinggalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi janji kat kita, siapa baca pagi, petang dia mati, Nabi kata selamat daripada neraka Allah. Siapa baca petang, Nabi cakap malam dia mati, selamat daripada neraka Allah. Tuan-tuan, Nabi tak pernah bohong kita. Nabi tak pernah bohong kita. Jadi saya pesanlah dengan diri saya, mulai hari ini, percayalah sungguh-sungguh kita dengan cakap Nabi. Takkan kita tak nak percaya dengan apa yang Nabi cakap, sebab Nabi tak pernah bohong. Benda ni nampak tak ada apa-apa, tuan-tuan. Baca Sayyidul Istighfar pagi, kalau petang kita mati, selamat kita dari api neraka. Petang-petang kita baca, malam nanti kita mati, selamat kita dari api neraka. Kalau kita nak selamatlah, tuan-tuan, jangan tinggalkan Sayyidul Istighfar. Jadi saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Pertama, tolong doakan kami sekeluarga. Mudah-mudahan kami boleh jadi orang baik. Mati baik, lepas mati pun dikira sebagai orang baik. Kedua, tuan-tuan tolong doakan madrasah kita yang semualah madrasah saya di Darul Atik di Selangor, Radatul Ulum Selangor, dan khususnya Darul Atik Dakwah Center kita di Kampung Gemuruh. Tolong doakan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, alhamdulillah besi bumbung kita yang di tepi ada 3 dah siap. InsyaAllah mungkin dalam masa yang terdekat kita akan pasang besi bumbung untuk bangunan induk. Sebab bumbung tu dia 2 lapis. Dia naik macam ni, ada naik lagi 1. Jadi kita sedang tunggu cadangan daripada arkitek untuk berapakah kegunaan besi dan sebagainya. Tuan-tuan tolong. Alhamdulillah, insya-Allah batu-bata semua dinding kita dah mula dah ikat dah. Ini tengah nak pasang frame pintu, frame tingkap. Tuan-tuan tolong doalah. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya doa pun doa, saya nak hantar batu-bata ke simen boleh? Silalah. Saya nak hantar batu-bata, Ustaz, hantarlah. Saya nak hantar simen, Ustaz, hantarlah. Saya nak doa, Ustaz, doalah. Saya nak doa pun doa. Saya nak bahagian saya, Ustaz, silalah. Jadi tuan-tuan tolonglah sama-sama doa. Saya sebab itu saya cakap dengan diri saya, apa yang saya buat ni persiapan saya nak mati. Saya nak mati, tuan-tuan. Saya tak nak apa pun. Apa yang Allah tak bagi kat kita, semua kita dah dapat. Dan besok aku mati, aku dapat apa? Tak ada apa pun. Nama tinggal. Hari ni orang puji kita. Dah mati, tak ada siapa pun nak puji. Ada siapa, tuan-tuan, nak puji kita? Kita harap doa. Puji pun kita lepas mati, orang puji kita tak dapat apa faedah. Kalau orang tak doakan kita.
Macam saya lah, kalau saya mati, saya mengajar di Masjid Pengadang Baru ni kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi kalau saya mati, tuan-tuan lupa saya, tak guna pun tuan-tuan. Tuan-tuan tak ingat pun saya, tak guna pun. Saya tak guna tuan-tuan puji saya, tuan-tuan sayang saya, tuan-tuan suka saya, tapi tuan-tuan lupakan saya. Tak ada faedah pun tuan-tuan. Tak ada faedah. Sebab fitrah dia macam tu. Biarlah kita buat sendiri, amal soleh kita berusahalah. Sebab besok dah mati, semua orang lupakan kita. Hebat manalah kita tuan-tuan. Ni kenyataan dia. Betul berusahalah kita buat baik. Tak banyak, sikit. Macam burung yang nak cuba padamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Dia tahu air yang dekat paruh dia tu tak boleh padam api. Tapi tuan-tuan, aku nak juga bahagian kebaikan ini, kata burung ni. Aku nak juga, walaupun aku burung, kata dia. Walaupun air itu keluar pada paruh aku ni sikit sangat, aku nak juga. Ya, setakat itulah saja tuan-tuan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami semua, Ya Allah. Rahmatilah anak-anak kami, isteri kami, keluarga kami, cucu kami, sahabat kami. Jika mak kami masih hidup, ayah kami masih hidup, berkatkanlah mak dan ayah kami, Ya Allah. Ya Allah, jika mak kami dan ayah kami dah meninggal dunia, berrahmatilah akan alam barzahnya, Ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, Ya Allah. Terangkanlah akan kubur mereka, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan soalan kubur mereka, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkanlah soalan dan mudahkanlah akan kehidupan mereka di alam barzah, Ya Allah. Mudah-mudahan hari ini kami doakan mereka. Mudah-mudahan besok kalau kami mati, ada orang yang doakan kami, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kalau ada dosa yang kami tak boleh tinggal lagi, Ya Arhamar Rahimin, tolonglah kami, Ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat tinggalkan dosa ini, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami mengaku kami tak kuat, Ya Allah. Kami mengaku kami lemah, Ya Allah, dalam meninggalkan kejahatan dan dosa, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pimpinlah kami semua, Ya Allah, ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, jika kami buat salah, maafkan kami, Ya Allah. Ya Allah, jika kami ada buat silap, ampunkan kami, Ya Allah. Ya Allah, jika mata hati kami ini masih tak nampak kejahatan yang ada pada diri kami, Ya Arhamar Rahimin, tolonglah, Ya Allah. Jadikan kami sentiasa nampak buruk-buruk kami, Ya Allah. Cukuplah dalam hidup kami agar kami tidak melihat keburukan orang lain, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau Engkau matikan kami, Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, Ya Allah. Kalau Engkau panggil kami dan Engkau cabut roh kami, cabutlah roh kami dalam keadaan yang tidak sakit, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau Kau cabut nyawa kami, Kau datangkan malaikat maut, biarlah dalam keadaan rupa yang baik, Ya Allah. Janganlah pada rupa yang asal, Ya Arhamar Rahim.
يا الله يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.